Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel dan juga pendengar-pendengar setia kita di Spotify. Bertemu lagi dalam program Borak Sini Habis Sini. Sekarang kita bersama dengan seorang doktor yang cukup popular, di mana beliau telah pun mentransformasikan, betul ke tidak tu, mengubah gaya hidup seorang selebriti. Bersama dengan Budi sekarang ini adalah seorang doktor pakar bedah bernama Dr. Mustafa. Okey, Dr. Mus, lama tak jumpa. Rindulah ni, Rindulah doktor. Apa khabar? Apa khabar baik. Doktor macam mana? Alhamdulillah sihat. Diharap kita bila dah coronavirus ni slowly hilang dekat Malaysia ni, kita dah dapat bergerak seperti biasa, doktor tak? Betul. So macam mana doktor ketika menghadapi musim PKP hari tu? Okey, Assalamualaikum semua. Dr. Mustafa here. Terima kasih Budi untuk kita buka satu channel untuk cakap dengan orang yang Jawa, orang jauh-jauh. Kemudian kita explain benda yang orang yang tak faham sikit. Kita nak simplify things. Okay. COVID tu memang sebelum ni also kita kena virus influenza, kita akan dapat sesama, kita dapat demam ke whatsoever. Kira virus tu virus biasa, tapi yang penting sini yang penting yang kita mesti emphasize tu masalah kesihatan kita. Macam mana badan kita rasa power luar, dalam kita also mesti power juga. Yang tu yang transformasi yang kita mesti faham. Maknanya kalau kita nak lawan COVID tu, bukan kita duduk dalam satu bilik tak nak keluar whatever. Tak. Cara dia kita boleh expose tapi mesti ada SOP. Kita jaga badan, jaga kesihatan kita. So jaga badan, jaga immunity lah. Yang tu masalah topik yang besar kalau kita nak cakap. Tapi ramai orang ambil macam negatif about it. Alhamdulillah waktu MCO, even MCO yang lama, yang first MCO, kita masa kita kerja, Alhamdulillah kita boleh buat surgery, kita tolong orang, biasa. Tapi sekarang ni dalam culture, I rasa also kita macam biasa. Kalau you kena COVID, it's okay, it's just a virus. Macam mana lawan? Yang tu yang kita nak emphasize. Doktor, pastinya ada SOP masa buat pembedahan. Macam mana kita nak tahu juga macam mana prosedur SOP yang perlu pesakit buat ataupun doktor sendiri. Mungkin berbeza lah sebelum ni. Mungkin kena pakai ni je bila dah musim coronavirus ni. Lain pula prosedur dia. Ya. Kita biasa kalau kita cakap pasal pembedahan, biasa kita memang fully isolated lah. Dari atas sampai bawah. Cuma let's say for example, kalau macam doktor yang tak pakai specs, you mesti pakai vest. Because kita tahu mata memang kita exposure. Macam tu, this is benda baru lah. Exposure macam kita pakai mask, memang kita biasa kita pakai mask. Into surgery itself, of course, kita pakai sistem dalam bilik pembedahan, yang tu kita panggil dia sistem negative or vacuum. Maknanya apa-apa yang ada, dia akan tak duduk dalam bilik, dia akan keluar dari. So memang semua operation theatre mesti, kalau qualify daripada Ministry of Health, mesti ada we call it laminar flow. Maknanya angin dia dalam tu dia circulate. So dia akan masuk, bila dia keluar dia akan tarik semua sekali. So it's a vacuum system. Memang it's automatic. Tapi Ministry of Health Malaysia, sebab tu alhamdulillah kita memang have very good control, sebab dia akan follow on this SOP. Yang tu yang dalam-dalam yang patient dia tak tahulah. Yang kita assure safety of the surgery, because kita sebelum assure safety of the surgery, kita tak nak kena nanti kita transfer to the patient lain. So doktor jaga diri, so dia untuk diri jaga dengan patient also lah sekali lah. Of course, the SOP from the sterilization, everything, that one memang is a standard procedure lah. Sampai bila tu prosedur tu? Sampai coronavirus habis lah? Sampai bila-bila. Memang kita dalam pembedahan memang kita macam tu. Memang macam tu. Tapi sekarang ni yang beza dia, yang patient bila dia masuk operation theatre, so kita mesti ada buat COVID swab test ni semua. Macam sebelum ni, let's say for example, kita COVID test tu validity dia dalam 2 minggu. Sekarang ni lepas masalah yang last strike from Sabah, because dia nampak ada orang memang dia biasa, tapi dalam 10 hari 12 hari patient ada symptoms balik.
So sekarang ni validity dia actually dalam 70 jam, 72 hours. Jadi 72 hours maknanya kita memang dalam 72 hours mesti kita buat COVID test. So kita shorten sikit. So kita takut let's say dalam masa 2 minggu you buat test, lepas tu patient pergi sini sana whatsoever. So sekarang ni the new arahan daripada Ministry of Health, dia mesti dalam masa 72 hours. Yang tu benda barulah. Rasanya perkataan bariatrik dah popular semenjak ada berita-berita viral sebelum ini. Kita nampak ramai selebriti, ramai penyanyi yang dulunya berbadan gempal, berisi, kan. Sekarang dah orang kata makin slim. Kesihatan pun makin orang kata semakin sihat. Badan tak ada letih, tidur pun orang kata cukup. Kepada yang tak tahu, pembedahan bariatrik ini adalah merupakan salah satu rawatan alternatif lah, kaedah alternatif untuk mengurangkan berat badan atau kita kata ianya dapat mengatasi masalah overweight. So perbincangan kita hari ini, betul ke pembedahan bariatrik ni boleh menguruskan badan kita dan juga mencantikkan badan kita? Itu yang kita nak bincangkan bersama dengan doktor. Jadi masalah kegemukan rasanya semua orang tahu memang bahaya kalau kita tidak mengurangkan berat badan. Kalau boleh kurangkan berat badan, ataupun kita memang nak kurus, semua orang nak kurus. So that's why lah kita kena mencegah masalah kegemukan ini sebelum menjadi parah. Okey, kepada pendengar-pendengar kita ataupun penonton-penonton kita di saluran YouTube Budi Channel, kepada yang tak tahu lagi apa itu bariatrik, kita jemput Dr. Mustafa sendiri ke studio Budi Channel kita untuk bercakap lah pasal pembedahan bariatrik ni. Pengenalan dah doktor sedikit. Mungkin ada yang tak tahu lagi apa itu pembedahan bariatrik. Okey, kalau kita cakap pasal overweight, overweight satu hal lagi. Sini bariatrik kita cakap pasal patient yang obesity. Obesity yang nama dia morbid obesity. Morbid obesity maknanya obesity yang jadi bahaya pasal badan kita lah. Alright. Orang tu let's say for example dia dah try cuba macam-macam diet, exercise, produk sini, produk sana, tapi memang tak jalan. Jadi apa cara dia? Bariatrik tu yang nama dia an ultimate weight loss solution. Maknanya bukan kita cakap pasal potong perut, kasihlah perut dia kecil. Of course, cara dia kita kecilkan perut, cara dia akan kurangkan hormon yang kasih lapar, cara dia akan elokkan fungsi badan kita. So mesti kita faham. Orang cakap, Allah, kenapa you nak buat surgery ni? Mat Azwar, you janganlah makan banyak. Tapi you mesti faham, masalah bariatrik tu bukan untuk kecilkan perut sahaja, bukan untuk kurangkan makanan. Masalah bariatrik tu dia akan elokkan masalah hormon dalam badan, dia akan elokkan masalah inflamasi dalam badan. You ada sakit lutut, you ada sakit gout, darah tinggi, kencing manis, you ada masalah sleep apnea yang memang bahaya, patient boleh mati waktu tidur kalau dia tak ada rawatan yang betul-betul untuk masalah ni lah. Masalah jantung, otak, macam-macam. Kita dalam morbid obesity, sebab nama dia morbid, bahaya. Maknanya dia ada more than 65 major illnesses. Okay, semua patient yang ada masalah berat badan memang ada masalah fatty liver. Fatty liver kalau you tak treat, maybe dia akan even end in liver cancer. So masalah ni bariatrik tu dia ada banyak jenis surgery, bukan jenis yang satu. Kalau orang yang tak kenal benda ni, first bariatric surgery buat 1950 in the United States. 1950. Tapi alhamdulillah kita dah sejak tahun 2012 memang kita memang start in Malaysia memang actively. Sebelum ni also 2007 also ada, tapi tak popular sangat. Jadi masalah ni bukan kita kira untuk kurus berat badan jadi cantik, seksi ke whatsoever. Benda ni untuk masalah kesihatan. Jadi masalah turun berat badan kira bonus. Yang tu yang kita nak emphasize. So kalau you ada penyakit-penyakit, the problem sekarang ni, kalau kita kira Malaysia 42.3 of the population, maknanya dalam 10 orang 4 orang mesti ada masalah obesity tu. So jadi memang jenis obesity in Malaysia memang tinggi-tinggi sangat. Unfortunately, ada banyak study-study yang dah buat, actually dia compare all the Asian country.
Malaysia orang yang macam kalau ada macam kencing manis, jenis dia memang yang degil, yang dia tak boleh ikut ubat sahaja. Kadang-kadang sebab tu nampak satu jenis, dua jenis plus, insulin plus. Ini rawatan yang kita akan kurangkan, akan even cure masalah kencing manis. So kita tahu memang dia akan rosak organ-organ dalam badan kita. So masalah bariatric surgery tu is actually an ultimate solution for orang yang memang ada masalah penyakit-penyakit. Ada orang yang ada some takut ke whatever, tapi safety of the surgery memang is there. Even kalau kita ikut the study, buat operation bariatric tu lagi safe dan buat operation buang appendix, because operation kita clean. Even ubat antibiotik kita tak kasih, patient buat surgery hari ni besok balik. It is a remodeling of the whole life, bukan untuk potong perut sahaja. So it's ikut your lifestyle, your diet. So it's a complete plan sampai kita achieve patient to the ideal and target weight. Yes, of course without penyakit-penyakit. Doktor, apa yang terkini tentang teknologi pembedahan bariatrik, kalau boleh share? Okay. Berbanding dengan tahun lepas ke 2 tahun lepas, apa yang mungkin ada peningkatan dari segi kemudahan, dari segi teknologi dia? Rasa dulu kalau sakit sikit, sekarang dah tak sakit. Macam mana? Because of the technology. Kira macam, let's say for example, I give you an example. Contoh dia, kereta for example. Setiap tahun ada kereta baru. Setiap kalau you ada kereta, you belilah 4 tahun lepas dengan beli kereta model yang the same brand, okay, tapi model baru. Mesti ada teknologi baru, Bluetooth baru, Wi-Fi, I don't know. Sama teknologi kita memang akan jadi lagi jangkit lagi, actually easier. So teknologi tu yang kita pakai yang untuk potong perut, orang faham dia potong perut, kita pakai gunting potong perut. Memang kita ada alat yang kita pakai yang dia seal, so tak ada darah, tak ada apa-apa. So kalau kita kira, let's say for example, maybe tahun lepas surgery kita 55 minutes or maybe 1 jam, sekarang ni 35 minutes. Sebab apa? Teknologi kita lagi cepat, barang dia kita lain sikit. Let's say for example, contoh dia, sebelum ni kalau patient yang ada masalah sleep apnea, okay, kita mesti pakai yang machine tu sebelum surgery 2 minggu. Sekarang ni tak perlu. Kita ada alat baru yang kita akan perlu masuk patient hari surgery sahaja, kita kasih yang tu dalam 45 minutes. Cukup. Maknanya yang sebelum ni kita kasih 1 bulan sebelum surgery, sekarang ni 45 minit sahaja sebelum surgery, kasih dia nafasan dia elok. Macam tu. Ada banyak jagat yang kita ada masuk dalam teknologi-teknologi yang senangkan surgery kita. Sebab tu sekarang ni kalau kira masalah potong perut, 35 minutes, 40 minutes siap. Buat operation hari ni, besok balik. Doktor, dah ramai selebriti ataupun individu-individu yang dikenali lah kan, sudah menjalani pembedahan bariatrik ni, dan kita boleh nampak lah dia punya kesan tu sendiri. Bila dah selebriti ni semua dah menjalani pembedahan bariatrik, dah nampak kesan dia, nampak dah kurus lah macam Aisyah kan. Kita boleh nampak dia punya progress. Dulu dia punya baju dia tu besar, sekarang dah boleh buat baju macam saiz L dah. Kan. So ini memberi, orang kata, impact jugalah kepada pembangunan ataupun kemajuan pembedahan bariatrik itu sendiri. Mungkin doktor boleh ceritalah, dalam satu hari itu doktor boleh bedah berapa orang ke macam mana? Dia ikut doktor tu doktor. Macam sistem saya memang I operate hari Isnin sampai hari Khamis. Setiap hari I buat 5-6 surgeries lah. Ikutlah, kalau let's say for example, kalau ada patient yang besar sangat macam 200 kilo lebih, yang kita maybe kita buat 4 cases sahaja. Because turnover memang very fast lah. Maknanya kalau kita kira 5 cases whatsoever, you rasa penat, tak, because kita buat surgery setengah jam, 45 minutes dah siap. Kita ada turnover time, rehat sekejap, lepas tu buat surgery. So kita start pagi macam pukul 8, pukul 3-4 dah siap lah semua, Alhamdulillah. Sebab again, because of technology memang senang. Plus apa yang kita buat, bukan kita nak cari doktor reviews yang elok untuk kita. Kita dah arrange. Macam saya ada team saya yang specialize into bariatric sahaja. So even kalau kita ada macam jemputan dari hospital lain, macam hari tu kita pergi hospital tentera dekat Tunku Mizan, kita bawa team kita sekali. So senang. So kita tunjuk macam mana kita buat. So it's matter of harmony.
That's why kita untuk senangkan surgery, so kita set one bariatric team. So semua orang dia tahu apa masalah dia, macam mana prepare, doktor use kita. So orang dah biasa untuk operation yang macam tu. So tapi range wise, I would say 5 to 6 cases daily, insyaAllah. Doktor, artis ataupun selebriti yang terbarulah, update sikit siapa selebriti You cari problem ke apa? yang mungkin dia kata kalau doktor bagi tahu, kalau ada yang bertanya, mungkin saya boleh bagi tahu nama awak, yang tu boleh lah kan. Mungkin ada setengah selebriti dia pergi orang kata dia pergi ke doktor, dia jumpa doktor, dia kata tak boleh bagi tahu, jangan bagi tahu orang saya buat bariatrik. Itu janganlah doktor bagi tahu. Yang mungkin update lah sikit nama-nama sebelum ni. Kalau nak tahu, Dr. Mus pernah buat pembedahan untuk Aisyah, Rahim Sepatu. Yes. Kita boleh nampak Rahim punya badan dia dah kurus gila. Dan yang penting Rahim, dia kata dulu dia mengalami masalah sleep apnea. Dia pakai mesin tu untuk sampai dia boleh tidur waktu driving lah. Alfi mungkin nak bercakap ataupun nak bertanya sesuatu untuk kepada doktor lah. Silakan Alfi. Waalaikumsalam. Alfi kat mana tu? Saya dekat kereta ni, baru buka tengok. Saya pun dah lama sebenarnya tak buka Clubhouse ni. So memandangkan saya jemput Dr. Mus ni. Dr. Mus ni dia pakar bedah bariatrik. So mungkin Alfi ada something lah nak tanya doktor, ataupun nak bagi pendapat tentang ni pembedahan bariatrik ni. Tak apa, saya dah kenal Dr. Mus. Oh, dah kenal. Okey. Nama saya memang orang tak kenal sangat nama Alfi, tapi orang kenal nama Chef Bob lah. Chef Bob rupanya. Chef Bob. Nama dia bariatric king. Chef Bob ni patut kita panggil juga ke studio, sebab dia punya progress cukup. Doktor, dia punya, kita boleh nampak cukup, orang kata laju Berapa bulan doktor dia boleh Okay, macam Chef Bob for example, I boleh share cerita because Chef Bob biasa dia boleh cakap. Okay, so macam kita dah biasa, kita boleh share story dia because dia orang yang proud apa yang dia achieve. Macam Chef Bob, bila kita macam mana kita beli jenis surgery kan, kita ikut jenis patient juga. Kita tahu jenis patient ni exercise dia macam mana. So kita buat operation yang paling, kita tahu patient yang boleh kurus berapa banyak. So kita sebab tu buat operation bypass, yang nama dia mini bypass untuk Chef Bob. Because masa tu dia ada masalah sikit yang dia tak boleh gerak whatsoever. So kita tahu kaki dia memang dia tak boleh akan buat aggressive exercise. Sebab tu kita pilih surgery macam tu. Tapi bila dia nampak berat badan dia memang turun whatsoever, dia dah rasa sekarang ni dia macam hidup dia lain. Jadi sekarang ni Chef Bob tu hidup dia untuk tolong orang yang ada masalah obesity. Dalam patient dia dah jadi duta doktor. Nama dia bariatric king, tahu. Okay Alfi, mungkin boleh share sedikit lah secara ringkas macam mana boleh jumpa doktor dan kenapa setiap orang yang mengalami masalah kesihatan boleh menyelesaikan masalah orang kata obesity ni dengan menjalani pembedahan bariatrik. Okey, dia sebenarnya sebab bagi orang lelaki ni kan, dia buat bariatrik ni antara dua sebab. Antara sebab sakit dah terlampau, and then dah macam lost hope, cuma tak ada nak solat. Tak ada nak solat secara betul kan. Solat atas kursi, kadang pergi sembahyang Jumaat pun nak kena cari kursi. Benda-benda itu yang jadi trigger lah sebenarnya orang lelaki ni. Agak kita orang ni tak pun sangat untuk kecantikan, nak kurus sangat. Lagi kita orang lagi penting makan lagi kan. Kalau ikut tu lah. Tapi kan bila kesihatan tu dah mula mengganggu hidup tu, dan dia jadi macam a bit stressful lah. Then saya jumpa Dr. Mus ni actually yang doktor yang antara terakhir saya jumpa. Sebab kebanyakan doktor semua reject saya. Kenapa? Berat terlalu komplikasi yang teruk lah. Dan masa saya ni antara doktor, saya ingat Dr. Mus pernah cakap yang saya ni patient yang pertama yang masuk kat OT room pakai besi kat kaki. Kenapa sebab saya punya gout lah. Gout saya Gout tu. tahap yang teruk sangat. Tahap kronik. Memang doktor kata kalau dengan keadaan berat badan saya masa tu,
dia boleh patah saya punya tulang saya kena tu. Chef, maaf bertanya, berapa kg berat masa tu? Sebelum saya operation 173. 173 kg. Saya dah Sekarang dah berapa dah? sekarang dalam 61. Ui. Ini dah kalah saya. Saya 76. Aduh, tak boleh jadi doktor. Oh, bagus ah. Tapi memang but it's not that easy, but it's a good lah sebab you get motivate, Yeah. ringan badan, Ha. penuh lah. Okay, daripada semua saya pakai saiz 65, sekarang saya pakai 29 lah saiz. Ui, penyakit semua totally tak ada dah. Macam gout tu still ada tapi dia tak kena attack dah lah. Hmm. Dia makan pun tak sangat. Kalau dia makan yang benda-benda yang trigger pun dia tak attack lah. Macam kecil manis, darah tinggi, kolesterol semua tak ada lah. Itu lagi yang seronok lagi yang tu sebenarnya. Tapi yang bonus tu kilo and inch loss lah. Itu yang antara yang sebab saya jadi seronok sekarang sebab saya boleh pergi mana-mana, saya boleh bawa kereta, boleh bawa motor boleh. Benda tu yang seronok lah nak hidup dia berbanding dulu yang saya penjara ke diri saya selama 3 tahun kat rumah Ui. saya tak berani keluar, saya malu. Tu kerja macam mana? Masa tu kerja? Saya dibuat kerja masa tu. Oh. Dia celebrity chef tau. Ya. Dia celebrity chef. Oh. Okay, saya jumpa Dr. Mus tu macam hope saya yang terakhir sebenarnya. Bila jumpa Dr. Mus tu? Saya jumpa Dr. Mus pada bulan April, akhir bulan April. Jadi saya buat operation pada 2 hari bulan 5. Tahun? Masa tu Dr. Mus mudah nak dapat sebab waktu kita Tak ramai lagi. Sekarang dia dah famous. Hari-hari kan ada je. Kalau buat appointment 2 minggu dah dapat date dah. So memang Dr. Mus kebanyakan doktor semua tolak. Saya tak mau buat sebab risiko. Tapi Dr. Mus antara yang berani lah. So that's why memang sayang kat dia tu. Chef, kalau maaf bertanya, kalau masih ingat lagi lah selepas pembedahan tu, ada tak kesan-kesan, mungkin ada kesan sampingan yang kita alami selepas menjalani pembedahan bariatrik ni, mungkin boleh Ada. Chef kongsi lah. Dia macam kesan sampingan tu, dia more like tu macam gugur rambut, boleh dehydrate. Lepas tu kita akan rasa psikologi error lah, macam kita rasa menyesal bila buat. Dia dah seminggu tu lah sebab kita masa nak lalui liquid diet yang seminggu agak tough tu jugalah. Oh, nasi tak boleh makan ya? Tak boleh. Minum susu kan? Saya tak makan nasi lagi sampai hari ni. Ui. Saya sampai hari ni. Ui. Totally memang tinggal nasi ni. Memang tak, kat rumah saya rice cooker dah buang lah. Ui. Lepas tu Chef makan apa ni? Saya makan macam biasa, makan ayam, makan pasta, bread. Boleh. Patutlah kurus. Chef pergi gym ke atau buat exercise sendiri? Saya mostly exercise ni dan saya start baru nak masuk gym lah sebab nak fitkan badan saya balik. Sebab sekarang ni nampak sangat saya macam orang sakit sebab banyak hilang, loss sangat. So memang orang tengok macam orang sakit lah. Tapi sebenarnya saya sihat. Tapi pandangan orang lah. Nanti saya kena fit balikkan sekarang ni lah. Chef, mengambil masa yang berapa lama daripada berat tu after buat pembedahan dengan berat ideal tu? Berapa lama ambil masa? Setahun satu tahun sekali ke ikut tu 1 tahun 10 bulan lah. Oh, sampai lah ni lah. Bulan 5 ni saya punya anniversary lah yang kedua tahun. Oh, kena celebrate dengan doktor lah tu. Tapi okey lah, but really change my life lah. Okey, akhir sekali lah Chef. Okey Chef, mungkin untuk pendengar-pendengar kita akan sebarkan message ni ataupun kita punya podcast ni ke Spotify dan juga YouTube. Mungkin ramai di luar sana yang orang kata nak buat pembedahan bariatrik, mungkin takut, ada yang macam fikir negatif pasal buat pembedahan ni. Mungkin apa pesanan Chef sendiri untuk mereka yang nak buat pembedahan bariatrik ni? Okey, sebenarnya bagi saya ingat 3 benda je. Ingat keluarga, ingat karier dan ingat masa depan lah. Sebab kalau you pandai ke, you hebat dengan mana pun, kalau you sakit, you akan
lose everything. Saya dah pernah lalui benda tu. Daripada yang tinggi yang teratas, saya jatuh merudum disebabkan kesakitan. Jadi sebelum nak jadi tu, sebab kadang saya tahu barang trip ni ada 20 tahun lepas saya dah buat awal lagi. Ui. Tak tahu. Dan mungkin saya tak jadi chef kot, saya jadi doktor. Itulah chef dah kira je. Dah orang kata bila kalau kita tengok IG chef, kita dah rasa macam bersemangat jugalah. Kita yang orang kata berat 76 ni, macam mana? Sebenarnya saya boleh nak mendiamkan diri, tapi sebab saya dah pernah janji dengan doktor dulu, kalau saya berjaya saya akan bantu orang, tak akan alami macam mana saya alami. Itu janji saya dengan doktor, saya tolong orang sekarang ni. So saya rasa bersalah kalau tak tolong. Betul. Kiranya chef banyak memberi inspirasi ataupun semangat lah kepada orang kata yang nak menguruskan badan ni kan. Chef, ada satu soalan lagi. Nak bertanya lah pasal ada kadang-kadang macam chef sendiri kan kurus dalam masa yang terlalu cepat. Sehingga kan mungkin kita punya kulit tu menggeleber. Macam mana nak buat supaya tegang lah. Kita nak tanya chef macam mana kan. Saya pernah isukan benda ni kepada Dr. Muslo. Dan Dr. Mus pun dah refer saya kepada Dr. Farah. Dr. Farah dengan Dr. Muyang. Itulah dekat HUKM. So dia orang memang kau ikut tu nak plan, nak buangkan kulit perut saya. Dia boleh bedah lah. Potong. Memang kena bedah. Doktor tak boleh bedah tak boleh. Doktor tak boleh buat Dr. Mus tak boleh buat, kena buat dengan tempat lain lah. Kena buat tapi kawan Dr. Mus juga. Okay. Mudah kat situ lah. So memang kena buang sebab dia jadi menyusahkan saya sekarang. Dia bila nak pergi bilik air, kena angkat perut, lepas tu nak tidur nak kena ambil angle betul, kau tidak rasa macam orang cubit di belakang. Dia memang kalau saya tengok diri saya dekat cermin tu, saya pun menakut. Takut tambah takut isi saya tengok saya lagi tak tahu memang menurutkan lah. Tapi memang kena buat. Patutnya pada satu hari tu kena buat. Tapi sebab isteri saya frontliner, so agak susah sikit saya nak tinggalkan. Dia nak kena jaga sebab benda ni dia lebih kurang take a month juga nak recover. Dan saya postpone insyaAllah lepas raya ni. Alright. Kena buat lah. Okay, terima kasih chef. Kenapa tak letak nama chef? Kenapa letak nama Alfie? Kita pun tak tahu, tapi nampak muka dia macam macam pernah tengok kan. Muka dia punya profile. Muka profile dia. Yalah memang Alfie. Terima kasih chef kongsi pengalaman. Okay chef, doktor mungkin boleh cerita sedikit apa yang boleh doktor simpulkan tentang orang kata kira berjaya lah transform daripada badan yang besar-besar sekarang dah macam good looking lah. Okay, so kalau let's say for example contoh dia macam chef, because chef memang expose himself lah, so kita boleh cakap dia as an example. So kalau kita cakap pasal chef for example, berat dia tinggi sangat. Okay, 170. Ada lagi tak orang lain yang ada 190, 200. Yang paling tinggi I buat masa HUKM 350 kilo. Okay, so jadi orang kalau bila you ada berat badan tinggi macam tu, memang kita tahu kulit patient memang banyak. Okay, because patient besar sangat. So patient tu lepas dia dah turun, of course there will be that kulit yang geleber-geleber sikit whatsoever. Yang tu kita combine with other team which is actually our plastic colleague lah, plastic surgeon. Because masalah potong plastic surgery, yes. So maksudnya dia potong je lah potong yang lemak tu. Because sebelum ni badan besar, bawa kulit tu penuh lemak. Okay, so lemak macam tu balon lah. Macam balon. So sekarang ni bila your lemak tu semua dah kurang, dah hilang, back to normal, so kulit tu memang geleber lah. So cara dia actually, kalau pasal patient yang besar macam ni, memang dia akan perlu plastic surgery. Memang kena buat. Tapi kalau kita cakap pasal patient yang macam 110, 120, those patient yang obesity class 2 and 3, orang macam ni memang kita akan 2 minggu kita start masalah toning program, which is the exercise. Yang tu actually yang kita advise patient along. Sebab tu follow up penting lepas surgery ni.
Okay, lepas tu patient macam, alah benda ni macam mana nak benda nak buat surgery ni, lepas tu ni mesti jaga. Of course lah, kita tak cakap kenapa you gemuk dulu. Sebab tu bila you already exceed the weight, memang dia ada some consequences lah. So transformation, kalau patient ikut betul-betul, memang kita tak perlu buat surgery. Tapi of course berat yang tinggi macam tu memang dia perlu. Now mesti kita faham juga dia ikut jenis badan kita jugalah. Now obesity ada dua jenis, global obesity and central obesity. Global obesity patient besar atas sampai bawah. Patient besar atas sampai, bila dia kurus dia akan also kurus atas sampai bawah. Satu biji dia kurus-kurus, tak ada gelebeh sangat. Patient yang central obesity, yang perut besar, yang buncit sangat, yang tu orang yang dia ada skin gelebeh-gelebeh. Perempuan selalu tangan dia besar, tangan dia besar. Yang tu sebab tu kita 2 minggu terus kita start weightlifting. Dumbbell yang sikit-sikit. So dia bila dia kata bukan dia akan jadi muscular, tapi kulit dia akan memang akan kecilkan sikit. Yang tu cara dia. Tapi as I said, is all depend on the patient badan quality jugalah. Berapa pula nak kena bayar tu untuk pembedahan plastik surgery tu? Ikut doktor plastik jugalah, because plastik is all depend macam mana dia buat. Kadang-kadang dia tak perlu buat surgery, dia buat macam liposuction. Kadang-kadang dia perlu buat macam heat therapy, infra heat therapy. So dia ada banyak cara dia. Tapi, sekarang ni kita tapi paling mudah plastik surgery lah. Yes. So, tapi sekarang ni apa yang kita buat, because kita nak complete our system, so kita bawa satu plastic team ikut team kita, plus kita ada sekarang ni satu device yang kita baru dapat minggu lepas. Okay, so kita nak trial 2 minggu, lepas tu kita akan publish to all our patient. Yang tu dia akan macam satu device magnetic, electromagnetic tu. Apa dia buat, dia akan kita start when orang yang besar, dia akan terus kita pakai untuk kecilkan masalah yang kulit yang gelebeh-gelebeh tu lah. So memang kita cakap masalah ni bariatrik, tak semesti semua orang yang perlu macam ni, majoriti tak perlu, tapi in the special cases yang patient besar sangat, maybe dia akan perlu. Okay, kita bersama dengan Wawa ni. Wawa dari mana ni? Daripada Perak. Daripada Perak. Hai Wawa, apa khabar? Kenal dah pernah jumpa doktor ke? Dr. Mustafa lah yang bertanggungjawab atas kekurusan saya. Oh, ini bekas bekas pesakit lah ni, Dr. Mus. Gitu. Wow. Gitulah. Malulah. Bila mungkin I bukan seorang je, tapi I bawa ramai orang ke Dr. Mustafa lah. Dan so far semua orang sihat, dapat berat badan yang ideal, dan confidence level orang pun naik lebih tinggi. Sebab daripada Dr. Mustafa. Dr. Mustafa, Juliana here. Hai Jo, apa khabar? Juliana ni orang ni. Oh, nama dia panggil Juliana. Kita panggil dia Ju. Panggil dekat sini Wawa. Apa orang panggil Wawa juga. Okey Wawa, kita boleh kongsi lah pengalaman buat pembedahan bariatrik ni untuk orang kata pengetahuan lah pendengar-pendengar kita. Okey. Boleh share? Sebenarnya untuk pembedahan ni bukan difokus untuk cantik tau sebenarnya, tapi kita pun dalam Malaysia pun gaya makanan kita pun agak tak sihat juga. So benda tu sebenarnya bila once kita buat pembedahan macam tu, sebenarnya menjadikan kita lebih tertib dengan makanan. Maksudnya apa yang boleh, apa yang tidak. So benda tu secara automatik memberikan kita macam mana nak cakap, disiplin tentang makanan. Sebab bagi saya sendiri dah, saya memang tak ada disiplin dalam makanan. Makan melarung je. Bila dah naik berat badan yang agak melampau, bila once berat badan kita naik, bukan sahaja berat tau, tetapi kulit muka kita jadi kusam. Lepas tu kita punya confidence tak ada. Kita punya maksudnya cara kita bekerja pun macam malas. Orang tengok kita pun macam lembab, macam tu. So bila once kita dah berubah kepada satu tahap level yang maksudnya kita ada kita kurus, sihat, so kita punya gaya hidup pun sihat, faktor makanan kita pun nampak sihat. So benda tu secara automatik dari dalaman, kecantikan dari dalaman keluar secara langsung gitu. Okey, apa yang membuat Wawa
berjumpa dengan doktor. Mungkin sebelum tu kalau Chef Bob tadi dia adalah orang kata bila jumpa Dr. Mus tu dia kata adalah doktor yang terakhir untuk menerima dia. Macam Wawa pula macam mana? Macam mana boleh tahu Dr. Mus ni? Okey, sebelum nak jumpa dengan Dr. Mustafa, saya ada DM Chef Bob juga tau. Okay, tanya dia mana doktor yang sesuai. Okey, apa benda semua. Maksudnya dia yang bagi suggestion lah kepada Dr. Mustafa. So mula-mula pun memang agak takut juga nak buat benda ni kan, sebab yelah nak potong benda tu. So kita terfikirlah kalau tak ada usus tu apa akan jadi kan. So benda tu boleh bawa kematian ke macam mana ke, sebab kita macam mana nak makan, takut bila kita makan pecah pula perut kan. So memang banyak research, banyak apa, tapi kita kena tanya pada orang yang tepat, orang yang dah pernah buat. Bila once kita tanya orang yang tak pernah buat, memang negatif lah jawapan dia sebenarnya. Okay, Wawa ada pesanan ataupun nasihatlah kepada pendengar-pendengar kita yang rasa nak buat tapi masih lagi dengan stigma dia orang macam takut, trauma ke macam mana. Apa Wawa boleh cakap? Tak payah takut. Okey, benda ni untuk kesihatan kita sebenarnya. Okey, untuk kesihatan kita, kalau kita rasa dengan berat badan kita ni agak berat dan kita tak ada confident untuk kesana ke sini, dan buatlah, bukannya untuk kecantikan sahaja tetapi untuk kita punya kesihatan, sebab kita nak yelah ajar maut di tangan Allah kan. So sebelum tu kita kena jagalah kesihatan kita, sebab saya tahu orang Malaysia memang dia punya tabiat dia memang suka makan. Betul. Daripada suka makan, betul tak? So bila once kita dah potong benda tu, jadinya kita secara automatik benda tu kita dapat kawal. Makan sikit dan kuantiti sikit pun kita dah rasa kenyang dah puas dah. Macam tu. Kalau susah sangat nak diet, memang payah sangat nak diet, inilah jalan yang terbaik. Jumpalah Dr. Mustafa, terbaik. Gitu. Wawa, ada masanya kalau makan terlalu banyak, kita akan jadi rasa macam nak muntah, betul Dia bukan nak muntah, memang tak boleh nak terima. Oh. So, apa you buat? Macam mula-mula Wawa bila lepas buat tu, rasa makan satu sudu pun dah rasa macam penuh sangat. Paru-paru untuk jantung kan. Makanan tu dalam perut. Tak macam nak struggle keadaan tu, tapi dah lama kita akan biasa. Maksudnya satu sudu pun dah kira kenyang dah kira dah pack sangat dah. So macam seronok lah benda tu. Wawa tak rasa rugi ke nikmat makan dekat dunia ni? Selama 38 tahun dah makan bermacam-macam. So kenapa pula saya nak rasa rugi? Saya dah pernah rasa macam-macam dah. So sekarang ni waktu untuk saya menjaga kesihatan. Wawa, maaf bertanya tadi, daripada berat berapa ke berapa sekarang ni? Okay, 90 kepada 60. Oh, 90. Dalam masa dalam lebih kurang dalam masa 6-7 bulan ni. Sekarang konsisten lah. Konsisten 60, 58, 60, naik biasalah kalau macam kita dah nak period ke apa, dia akan naik sikit lah, macam tu lah. Okey, terima kasih Wawa aka Juliana. Thank you, Ju. Doktor, mungkin Okay, bye-bye. mungkin doktor boleh ulas apa yang Wawa bagi tahu tadi. Dia punya problem, walaupun dia berat dia 90 kg tapi dia rasa macam okey, aku tak sihat tapi aku nak berubah, nak jadi lebih sihat. Okay, you mesti faham masalah berat badan kita tak boleh, because tak boleh ambil berat badan sahaja, because berat badan is actually bukannya satu indikasi into you perlu tak perlu buat surgery. Because kalau berat badan you 90 tapi tinggi you less than 160, you already ada 30 lebih kilo. So you're already in the obesity class tu already. So orang yang obesity class tu atas memang apa-apa you buat memang tak boleh turun berat badan. Tapi mesti faham untuk perempuan penting masalah social image. Perempuan biasa dia akan rasa dia akan umur dia ataupun rasa dia tua bila umur dia dah 40 lebih. Macam lelaki 60 lebih. Sebab tu the health awareness untuk perempuan memang tinggi compare untuk lelaki. Tapi macam mana efek untuk hidup dia
memang lain. Sebab tu masalah penyakit-penyakit itu, let's say for example, macam siapa cakap pasal semayang ke whatever. Bila kita cakap yang 65 major illnesses yang dia akan jadi masalah dengan major illnesses dengan obesity. Untuk perempuan sahaja macam mana dia baju dia, macam mana dia lokong dia, macam mana performance dia, memang is a big impact. Kita tahu memang especially macam Juliana, orang yang dah kahwin, ada anak, ada ni semua. So ada banyak responsibility. Ada masa untuk perempuan mesti jaga diri. Okay, sebab tu you nak orang dia in the full image. Orang dia masa muda lagi. Macam mana hidup dia sampai bila-bila. So bila kita cakap pasal bariatric surgery ni, bukan kita cakap pasal kurus berat badan. You whole the whole system. Plus nikmat makanan memang you akan makan macam biasa. Apa you makan, rendang ke, spicy ke, oily ke, also boleh. Tapi cara dia memang kita nak untuk hidup patient sihat. Hidup patient clean and lean. Sebab tu cara kita memang bukan untuk surgery sahaja. It's a surgery, lifestyle, exercise ni semua. So kita akan uruskan sampai habis. Doktor, kita ada Noraini ni. Mungkin dia nak share lah. Assalamualaikum. Hai Noraini. Waalaikumsalam Norain. Norain. Sorry. Saya ni mata kalau dah jauh. Okey, Norain. Dah kenal doktor ke ataupun nak bertanya kepada doktor ke, macam mana ni? Kita bercakap sedikit lah. Baru jumpa dia semalam. Oh, iya ke? Norain. Amboi. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat. First time jumpa doktor untuk runding cara ataupun macam mana? First time. Bukan first time, first appointment. First appointment lah. 16 hari lepas. Oh. Baru lepas potong 16. So kita nak tanyalah, kenapa orang kata apa sebab jumpa doktor tu nak buat pembedahan bariatrik ni, apa masalah kesihatan yang dialami lah? Okey, saya bukan gemuk dari kecil. Saya tak gemuk sangat. Saya biasa-biasa. Tapi tak adalah gemuk sekali. Lepas SPM dia ada naik sikit. Lepas tu dia turun balik. Lepas tu masa saya waktu belajar, saya ada masuk gym, saya eat healthy, saya exercise, and then I managed to get like macam 58, 60 macam tu lah. So daripada berat dalam 70 lebih, saya turunkan secara sihat lah, bersenam, jaga pemakanan, sampai saya dapat my ideal weight. Tapi lepas tu bila dah start bekerja, dia dah masuk kepada dia dah start busy, saya dah tak ada masa nak pergi gym, nak exercise, macam memang the whole time tu memang kerja. So end up berat tu naik sikit sampai bila saya kahwin, berat saya waktu kahwin dalam 80 something. Lepas tu bila dah kahwin, dia dah beranak pula, dah tu. So end up sikit-sikit berat tu dia naik sampai 100 lebih, sampai 105 lah. So kalau ikutkan saya ni, bagi saya quite high self confident tau. Saya tak ada masalah saya gemuk. I don't care being fat. I don't mind. Saya tak kisah, saya tak rasa saya tak cantik ke apa, tak ada. Cuma maybe sebab saya macam tu, saya macam relax lagi kan. Cuma yang trigger saya is bila saya dah start ada pre-diabetic, hypertension. So dekat situ start doktor dah start macam nak start ubat apa semua kan. Dekat situ baru saya macam tak seronoknya hidup aku nak bergantung pada ubat. You know, macam once you start you nak tu, lepas tu doktor ada bagi advice lah untuk bagi ubat, try control apa semua. So actually benda tu dah since 1 year ago. So saya jenis yang suka, sebab saya dah tahu pasal bariatrik ni dah lama. Masa saya lama, kira zaman Shani buat bariatrik dulu. Oi, lama tu. Memang lama gila waktu saya masih belajar lagi. Sebab saya tahu Shani buat bariatrik. Masa tu saya dah tahu pasal bariatrik. Cuma masa tu saya tak, saya punya berat idea kan. So bila saya dah start macam tu, saya go and research, is bariatrik is the best option for me ke apa kan. So saya follow Dr. Mus, kira setahun juga tak ada kot, kurang lah. Dia lama saya follow, dia tengok semua macam chef Bob tu semua, saya tengok dia punya progress macam mana, ambil tahu kan. So lepas tu bila saya dengan doktor, saya try control pun apa, boleh lah turun berat tu 5-6 kilo
naik balik, and then saya punya sugar level tu tak ada improvement pun, masih sama. Saya punya blood pressure pun tak turun. So dekat situ end up saya decide tak boleh jadi ni sebab saya ada seorang anak autistik. So honestly saya buat ni untuk dia, sebab jujur saya cakap saya tak nak mati awal. Sebab kalau saya mati awal, saya risaukan anak saya yang autism tu. So apa akan jadi kat dia, siapa nak jaga kat dia. So basically saya buat untuk anak saya. So itulah sebab dia. Mungkin Norainin ada pesanan ataupun nasihat kepada pendengar-pendengar kita yang nak buat pembedahan bariatrik ni. Mungkin ada masalah kos, sebab semua orang tahu pembedahan bariatrik ni bukannya murah. Mungkin apa alternatif lah, ataupun sekejap lagi kita jemput doktor cakap pasal ni juga. Masalah kos ni mungkin macam saya cash memang tak ada banyak sebanyak itu. So saya guna akaun kedua. Itu pun tak cukup. KWSP akaun kedua itu pun tak cukup sebab saya baru withdraw tahun lepas untuk beli rumah. So tapi the best is saya boleh combine dengan husband saya. So saya combine dengan husband saya, so dia jadi cukup lah. So kita proceed lah. Terima kasih Norain sudi orang kata singgah dekat Borak Sini Habis Sini bersama dengan Dr. Mus. Supported Dr. Mus. Itu. Doktor dah boleh buat kelab peminat lah. Soon insyaAllah. Terima kasih Norain. Dia tua. Thank you, Ain. Saya cakap. Okay, jumpa insyaAllah. InsyaAllah lagi 2 bulan kita jumpa. InsyaAllah. Assalamualaikum. Itulah doktor mungkin ramai di luar sana yang tak cukup duit nak buat kos ni terlalu tinggi. Kos ni sekarang berapa harga? Ramai tanya berapa kos? Okay, kalau kita go retrospectively, masa surgery ni tak ramai orang yang buat. Masa tu actually harga dia dalam 45,000. Tahu? Starting dulu dulu. Sampai sekarang ada doktor mana-mana bila patient dia ikut berat, tahu? Kalau patient berat dia tinggi, ada komplikasi sikit, whatsoever macam complex case, memang dia akan charge lain. Up to 60,000 ada juga. Tapi apa yang kita buat dalam berapa tahun kita buat tu, kita memang squeeze to the maximum. So at least kita boleh dapat yang paling minimum. So sebab tu kita ada harga package. So harga package untuk operation sleeve dalam 29,000. Yang tu yes, yang tu package even kalau ikut masa surgery memang harga dia actually lebih pada tu, tapi hospital akan waive. Satu yang macam mana kita dapat harga tu memang because kita dapat packages daripada company, vendor, because kita alhamdulillah kita ada volume banyak, so kita boleh dapat kita harga yang special untuk, so baru kita akan dapat harga macam ni lah. Patient boleh macam tadi Ain, dia akan pakai EPF boleh combine account, EPF account 2, actually even lately boleh tarik special cases from account 1, tapi very seldom lah. Okay, cash boleh. Sekarang ni kita ada program juga into easy installment, but this is actually like macam loan lah, loan from the bank. Insurance wise actually memang bariatric is not cover. Walaupun ada patient kadang-kadang ada masalah hampedu ke, ulu hati ke, ada masa yang boleh cover, ada masa yang tak boleh cover, tapi memang insurance tak cover, dan kita tak boleh ambil risk untuk masalah ni lah. Sebab tu insurance memang out. Kita try banyak kali dengan insurance, and insyaAllah at least kalau ada masa maybe Allah alam in the coming future maybe kita akan dapat macam membantu macam 50%, macam countries like some of like Hong Kong, Thailand, dia ada insurance boleh cover 50%. Tapi Malaysia sampai sekarang kita tak ada plan macam tu lah. Okay, of course unfortunately because obesity, orang dia tahu insurance obesity tu selalu patient ada penyakit banyak, darah tinggi ke macam mana, sebab dia tak suka cover cases macam tu lah. Tapi kita tahu bila you buat benda ni memang semua penyakit-penyakit akan hilang lah. This is actually what we are trying to do, hopefully to convince the insurance at least dapat some membantu 30% or 50%, at least orang boleh buat benda ni lah. Okay, kita malam ni kita layan Clubhouse lah doktor. Saya pun tak jangan banyak. Jangan layan. Sebab Okay. kita banyak
menerima orang kata kemasukan ahli baru. Yes. Saya baru habis bariatric surgery 10 hari lepas. Saya masa hari pertama sebelum buat tu 109 kilo. 109. 9. Oh, okey. Pembedahan. Ha. 1 minggu lepas tu 7 hari 103. Maknanya average around 1 kg per day turun. Uish. Masa tu memang on liquid diet lah. Oh, yalah, tak makan nasi kan. Tak ada makan karbo. Makan chicken broth. Air tofu tu je. So memang turun. Dan rasa ringan sikit badan. Hailan, mungkin apa sebab buat Okay lah, ada certain complications lah in terms of darah tinggi as well as cholesterol and sleep apnea as well. So memang bila we discuss on all the options, and bariatric surgery is one of the most least risky, and somehow the doctor managed to convince the company that the one yang cover ni bukan insurance tau, is a company punya insurance. Bukan insurance company, tapi dia yang buat insurance tu. Maknanya if they don't have a pakar or doktor dalam company tu, unlike insurance company, because insurance company dia ada doktor dia sendiri, dia orang akan analyse, dia orang akan evaluate. Tapi this one company, tak perlu namakanlah company tu, dia just Bukan patient I. Bukan patient. So dapatlah buat benda tu last week. Alhamdulillah tak ada sakit apa-apa. Memang I'm feeling happy lah sekarang. Makan pun tak ada selera sangat. Tengok orang lain makan nasi semua, tak terasa pun. Hailan, mungkin ada pesanan ataupun nasihat lah untuk siapa-siapa yang nak buat. Okay, I tak perlu namakan lah doktor tu. Doktor tu cakap, dia kata kalau you ada kemampuan, you buat benda ni, you boleh reduce your age, your body age ni at least 10 years ke belakang. In terms of your blood pressure, in terms of your uric acid, cholesterol, weight tu memang tak cakap lah. Memang body fat tu, especially visceral fat, memang akan turun banyak lah. Dan dari segi bila dah turun, dia boleh jadi satu pemberi semangat untuk you start bersenam balik lah. Memang tak boleh sebab bila dah tinggi sangat berat, bersenam akan merosakkan you punya sendi, otot, lutut semua. So sekarang ni I'm thinking of reducing up to between even as low as 80 or 75, dan start nak kena pakai baju baru apa semua, bersemangat lah. Nanti raya boleh lah saiz M. Baju Melayu dah saiz M. Thank you Hailan, kongsi cerita. Itulah doktor, banyak orang kata penyakit, macam rata-rata penyakit bahaya dah. Okay, bila dah kurus, dah buat pembedahan bariatrik ni kira macam let's clear up. Okay, sama orang bila kita cakap pasal penyakit, kita cakap okay because berat for example. Tapi let's say for example, contoh dia masalah berdengkur, sleep apnea. Sleep apnea kita tahu because masalah pressure dalam badan tinggi, masalah inflamasi tinggi, masalah berat atas your dada kita memang tinggi. Jadi bila patient dia lepas surgery, let's say for example buat surgery, lepas 2-3 hari masalah berdengkur tu dia akan kurang by 50 to 60%, maybe 70%. Patient boleh tidur sedar, boleh have like continuous hour, tak perlu bangun waktu malam, bangun pagi segar, rasa more energetic, tak ada macam micro sleep waktu driving whatsoever. Benda ni bukan sebab berat badan sahaja, because 2-3 hari berapa kilo dah turun. Yang tu actually because masalah hormonal. So ada some of the hormone dia akan berubah fungsi dia, akan sudut air dalam paru-paru. Tiba-tiba rasa you ada nafasan memang kuat. Aisyah 9 hari lepas surgery, dia boleh menani, boleh tolak nafasan dia lebih, because kita tahu nafasan memang dia akan lagi kuat. Yang tu masalah penyakit tu ada something weight related, ada some of them is actually non-weight related. Yang tu yang non-weight related macam kencing manis, macam your masalah sleep apnea memang cepat. Kita buat surgery hari ni, besok pagi maybe patient kalau ada satu jenis ubat untuk kencing manis, kita terus stop. Macam tu lah. Doktor, nak tanya ni, saya perkembangan terbaru lah, mungkin ada selebriti yang pergi jumpa doktor nak buat ni, ataupun dah buat, selebriti yang saya kenang, yang mungkin dia bagi tahu mungkin ada tak? Sebab Aina balik sekarang boleh tak? Alah, bagilah. Okay, macam ni lah. Okay, macam ni
Saya PNC memang very PNC, very much. Okay. Masalah ni for me senang. I tak expose patient. Okay. Even kalau ikut social media saya, I tak post patient. Patient akan post sendiri, lepas tu I repost. Macam tu lah. So kalau patient yang siapa-siapa I jumpa, kalau dia expose diri, then I boleh expose. Tapi of course kita ada some few figures yang memang selalu memang macam Aisyah, Rahim Sepatu, those people yang memang kita selalu pakai whatsoever. Tapi yang ada yang lain yang dia tak nak. Sebab tu patient bila tanya I, doktor I nak buat tapi I tak nak orang tahu, I memang the secret with you. Dia, saya pun nak tahu apa sebab dia. Okay, macam tadi patient yang dia cakap dia tahu pasal benda ni lama whatsoever, tapi kadang-kadang orang dia buat dalam satu rumah dia tak nak keluarga dia tahu, for example, because ramai orang ada negative input about it. Okay, tapi risau, dia orang risau apa potong perut macam ni, nak hidup you macam mana, tak ada usus, kita tak ada kena dengan usus. Okay. Kita tak kacau, tak touch usus pun, kita kecikkan perut, maknanya masa ada lagi perut. Tapi yang penting mesti faham, orang yang struggle ini ada penyakit, orang yang ada obesity sendiri, problem ada ramai orang yang denial. Yang dia denial, yang dia obese, yang dia ada masalah obesity, tapi dia tak nak confess to people because dia suka makan. Semua kita suka makan. Tapi we have to be fair to our body lah. Jaga badan, macam tu lah. Sebab tu orang ramai dia tak suka share. Macam tu lah. Kita keep the secret with the patient. Dia nak share, tag saya, I boleh repost. I mean, bukanlah saya for example, kalau kita kira kadang-kadang patient dia akan, because ada ramai doktor yang buat, so ada sekarang ni banyak social media groups, WhatsApp group and all these things. Dia nak compete, si doktor saya berapa cases dia buat. Ada patient yang macam tu lah. Sampai patient call I, doktor post lah gambar ni. Atau I macam mana I post? Kalau patient tak post, I tak boleh post. Macam tu bagus lah doktor ni. Alhamdulillah. Menjaga betul-betul dia punya orang punya ni lah rahsia. Tapi bagi saya macam niat saya tolong bila dah kurus pun. Niat saya tolong patient. Tu je. Tapi ramai yang asalnya 2-3 orang selebriti yang kita kenal dah berubah tau dia punya. Saya dah syak dah. Sekarang ni skeptikal saya bila tengok je selebriti dah kurus, dia tahu. Saya ni bariatrik ni, bariatrik. Kadang-kadang doktor mungkin saya nak bagi saya nak clarify ke apa. Mungkin ramai yang buat bariatrik semata-mata dia nak jual produk. Ada some yang ada deal dia. Tapi for me benda ni simple. Saya buat benda ni bukan untuk popularity. Saya buat ni untuk tolong orang. So kalau dia masalah obesity, nak treat the obesity, dia nak buat jual produk ke whatsoever, it's up to them lah. Tapi masalah ni niat you dengan Tuhan lah. You on your God, not me. Doktor, kita ada Siantia. Betul tak pronunciation? Kenal Dr. Mus? Saya patient Dr. Mus. Siantia nama dia susah. Apa nak share? Mungkin Siantia nak share something. Okay. Hello. Saya baru buat the operation dalam 1 month ago lah. So far also good. Tapi I think the most improvement yang I get from the surgery, I think is a good night sleep lah. Very well rested. Ada masalah dengkur Yes, pasal dengkur. Last time I think I ada sleep apnea, so every day bangun macam fresh, very moody lah. Dululah. Yes. So after this operation, I think much healthier, macam and happier lah after buat this one. Mungkin bila dah mungkin ceritalah sedikit pengalaman buat bariatrik ni, kesan mula-mula yang dialami. Kesan, I think during the first weeks tu maybe sakit dia memang ada sakit sikit lah, still bearable. I think mostly just macam rasa bloated lah, so susah sikit rasa nak makan or nak digest anything lah masa tu. So what I did masa macam first week susah nak digest even minum the protein shakes tu, what I did is dia macam push I to do brisk walk lah every day. So I think itu banyak help untuk buang the problem untuk susah nak digest food by walking lah. So now let's say dulu
I really don't like walking. Now I can do it macam 30 minutes daily tu no hal lah untuk buat brisk walk. Sekarang dah berat berapa dah? Maaf tanya. I start with 109. Now 99. Wah, tu baru sebulan lebih doktor? Sebulan lebih? Sebulan lah. Ui. Thank you. Siantia, mungkin ada pesanan ataupun nasihatlah kepada rakan-rakan kita yang belum buat bariatrik tapi berniat rasa nak orang kata nak sihat kan. Yang penting yang sihat bukan nak cantik sangat lah gitu. Ya, betul. I think pesanan saya is just go for it. Sebab masa saya set appointment dengan para FIA pun, saya message dia sekali terus saya set appointment. Saya tak fikir-fikir, saya terus buat. And my only regrets on doing this is not doing it much sooner lah. Itu saja. Yes. Okay. No regrets lah so far. Okay. Terima kasih. Thank you, Sandia. Okay, thank you. Thank you. Doktor, kita ada Azman. Doktor kenal? Tahu Azman, ramai Azman. Azman, kita ada Azman di talian. Hai. Azman ada. Saya Ayu. Oh, Ayu. Itu account saya. Oh, okay, mungkin Ayu nak share something. Saya tak buat lagi bariatric surgery ni, tapi saya dah set appointment lah dengan Dr. Moss. Okay. And saya akan jumpa doktor on 17 March ni, April. 17 April untuk jumpa doktor. Lepas tu operation 3 hari bulan 5. So apa motivasi orang kata nak berubah ni? Oh, sebab actually saya plan untuk to get pregnant lah. Oh. Sebab saya dah kahwin almost 13 years. So sebelum ni actually sepatutnya saya dah lama kena buat bariatrik ni. Cuma dia rasa macam saya mungkin pemikiran saya tak get knowledge ke apa kan tentang bariatrik ni. Saya tangguh. Saya tangguh sampailah umur saya sekarang dah 35. So nanti saya risau lah, takut kan kalau umur 40 dah macam takut nak pregnant susah ke kan. That's why dah saya cubalah tengok IG Dr. Moss, follow semua. Lepas dalam 4 bulan lepas saya duk follow kot rasanya. So saya jumpa doktor balik, Dr. ONG, and dia suggest untuk buat bariatrik juga. Dia kata waktu tu saya dah macam alah kena buat ke kan, tapi dia kata either you buat atau tidak, you kena buat kalau you nak pregnant tu. Macam tu. That's why lah saya kena buat. Okay, terima kasih Ayu sudi kongsi orang kata pengalaman. See you soon Ayu, insyaAllah. Doktor, ini satu masalah. Okay. Doktor, ini satu informasi juga ataupun fakta. Adakah ia merupakan fakta bila mana pembedahan bariatrik ni boleh memudahkan untuk wanita melahirkan anak, hamil lah, mengandung lah. Ya, okay. Kita mesti faham satu benda. Masalah lemak tu memang dia bukan untuk masalah penyakit. Untuk perempuan, lemak tu dia akan secrete hormon estrogen. Perempuan ada dua hormon yang major, estrogen and progesterone. So mesti ada balance. Bila satu lebih, patient yang tu period tak ada, irregular, dapat PCOS, polycystic ovarian disease, telur-telur dia akan keluar waktu period memang kecil, memang tak jadi baby. Sampai bila? Zaman dulu maybe dia akan apa dia buat? Dia akan buat operation untuk kasih dah dia kecil, drilling ke whatsoever. Sekarang ni tak ada. Kalau patient memang ada masalah obesity and infertility, susah dia patient akan menandung ke, memang cara dia untuk kurus berat badan. Now, kurus berat badan, even kalau let's say ada chances dia untuk menandung masa dia gemuk, risiko dia untuk gugur memang tinggi. Jadi patient sekarang ni, Dr. Gani, because testimony Alhamdulillah very strong. Kalau patient ada masalah gemuk macam dia, Dr. Gani dia memang kalau nak buat, mesti buat. Kalau tak nak buat, mesti buat juga. Because dia tahu kalau dia turun, memang chances dia untuk dapat. Because balance hormon memang akan elok.
One. Second, bila kita buat surgery ni, hormonal balance yang macam tadi kita cakap, dia akan berubah, akan elokkan hormon kita, dia akan improve increase chances untuk dapat baby. Masalah ni mesti faham juga. Masalah obesity dia akan cause problem untuk menandung untuk perempuan dan lelaki juga. Maknanya lelaki yang gemuk also chances dia untuk dapat baby also memang very low. So bila kurus kan, bila dia kurus, memang kita ada banyak tapi kita tak share lah. Jadi terbuktilah ada memang ada. Sebab tu sekarang alhamdulillah kita buat, memang kita hospital kita sebelah kita, jiran kita memang center untuk infertility. Memang kita buat joint venture program untuk orang obese yang ada masalah infertility. Kawan-kawan kita kalau dia nak tahu lebih, you boleh search untuk masalah nama dia ghrelin and infertility. Sekali lagi? Ghrelin and infertility. Ghrelin tu hormon yang kasih kita lapar. Orang yang ada masalah berat badan tinggi, memang hormon ghrelin dia tinggi sangat. So memang dia akan cause infertility. Doktor, mungkin boleh ceritakan apa lagi, orang kata ramai yang takut lagi masalahnya bila dah tahu ramai yang sukses, tapi masih lagi ada yang macam takut-takut nak jumpa doktor. Orang kata nak berubah ke arah kesihatan, bukan semata-mata nak kurus, nak cantik lah kan. Mungkin ramai lagi lah yang kata macam takut lah, sebab mungkin ada pengalaman sebelum ni, tahu something yang macam benda-benda yang ada yang meninggal ke apa, macam-macam lah doktor kan. So mungkin apa doktor nak jawab bila ramai yang macam takut-takut lagi nak jumpa doktor untuk orang kata minta nasihat untuk pembedahan. Masalah bariatrik ni memang kita kira masalah motivation. Maknanya kalau kita cakap pasal motivation, maknanya patient dia sendiri dia ada semangat nak buat benda ni. Maknanya dia semangat dia nak kurus. Dia semangat nak masalah kesihatan dia. Yang kita assure untuk patient safety of the surgery. Of course, kita tak boleh ambil satu standar. Maknanya bukan patient, ada patient hari ni operation, besok keluar. Semua patient besok akan keluar. Alhamdulillah, 99.9% besok dia akan balik. Tapi ada patient dia keluar boleh jalan pergi shopping, ada patient duduk rumah seminggu. Sama macam patient ada flu, dia akan duduk rumah 3 hari, 4 hari. Ada patient dia ada flu tapi pergi kerja. So of course the variation between masalah tahan sakit ke whatsoever memang vary from patient to patient. Cuma operation kita bukan operation potong satu perut dua, dia memang tubuh lubang kecil. So memang sakit dia memang very kurang. And even patient yang dia rasa, kalau you tanya patient yang rasa sakit ataupun actually bukan sakit yang perut ataupun potong, it's actually masalah onion yang adaptation to the new lifestyle. Because perut sebelum ni besar, tiba-tiba kecil, onion dia lain, macam mana gerak, tak boleh makan banyak, tak boleh minum, tak boleh whatsoever. Jadi it's all a matter of adaptation. Yang kita assure to the patient the safety of the surgery lah. Plus sekarang ni alhamdulillah ilmu yang kita ada, kita akan spread to the doctor. So kita nak, bukan kita tolong diri our patient, kita tolong also doktor lain. So kita buat training program semua. Safety of the surgery memang ada. Memang surgery ni lagi safer dan buang hampedu ke ataupun apa-apa. Ya, memang. Plus kita, let's say for example, bukan kita macam setiap bulan buat satu case ke. Kita setiap hari buat 4 cases, 5 cases, 6 cases macam tu lah. Patient besar ke, patient kecil ke, whatever, patient besok akan balik. Tapi masalah preparation dia. Ada some patient dia doktor dia akan simpan patient 3-5 hari dalam hospital. Ini cara doktor, bukan salah. Cuma doktor memang biasa cara dia macam tu. Kita prepare patient sebelum surgery. Preparation untuk patient yang besar lain pada patient yang kecil. Kecil kita biarkan cakap 100, 120 macam ni, still kecil. Kita cakap pasal patient macam 200 kilo, 180, 190. Ini preparation dia lain. Jadi bila kita cakap kita ada complete team tu dia akan from the diet to the doktor pakar jantung, pakar endocrine, semua akan prepare, darah tinggi, semua prepare. So patient bila datang surgery very well prepared.
Kita tak buat patient, okay, come jom let's buat surgery. Tak boleh. Macam sebab patient yang besar, doktor macam mana I nak buat surgery? I takut I ada darah tinggi. Semua patient yang ada masalah gemuk memang ada darah tinggi, kencing manis, yang macam-macam adalah. Sebab tu is actually patient selection preparation yang paling penting lah. Okey doktor, secara ringkas persediaan bagi mana-mana yang nak buat pembedahan bariatrik ni, sehari sebelum buat pembedahan tu macam mana persediaan untuk buat pembedahan? Apa okay, yang dia senang. Kita kasih diet sebelum surgery. Diet tu 5-7 hari sahaja. Suruh jangan makan banyak? Bukan makan banyak. Kita kasih diet yang kita nama dia VLCD, very low calorie diet. Sebab apa? Kita nak kurangkan tebal lemak dalam badan dia. Plus yang tu diet tu yang protein shake, yang kita akan kasih also makanan biasa juga. Yang tu makan biasa tapi kita keluarkan all the karbo, gula ni semualah. Patient yang 1 malam sebelum surgery perlu puasa, datang surgery memang sebab kita dah buat blood test, ultrasound, covid test semua sebelum surgery. Malam surgery patient perlu puasa, datang buat surgery. Lepas surgery patient dah bangun dalam 2-3 jam, patient start minum air, dah already sedar betul, rasa tak ada macam mamai sikit, okay, fully conscious, then kita allow patient ambil susu lah. Besok pagi mandi balik. Senang, mudah ya doktor. Even kadang-kadang actually patient, let's say for example dalam list kita, patient yang paling awal kita buat pagi, kalau waktu maghrib patient okay, boleh balik lah. Okay, last kali doktor. Doktor pula lambat, mungkin besok ada 5 cases. 5 cases doktor. Ui, sampai malam tu. Okey. Secara ringkas, mungkin pesanan terakhir daripada doktor lah untuk malam ni. Mungkin selepas ni kita akan jemput lagi doktor, kalau doktor ke lapangan lah. Boleh. Kita nak cakap pasal pembedahan bariatrik, mungkin dari sudut yang lain pula lah. Okey doktor, mungkin ada pesanan ataupun nasihat kepada semua orang supaya kata buat pembedahan bariatrik ni bukan semata-mata nak kurus, bukan semata-mata nak cantik. Tapi yang penting sihat ya doktor. Okay. Nasihat dia memang senang. Badan you ni amanah. Okay. Amanah tu maknanya tak ada patient yang masa lahir dia gemuk. Kita ini bawa what we call acquired. Maknanya apa yang kita buat salah, kita dapat masalah obesity and all this. Kalau kita buat benda yang salah, ada satu masa kita buat benda yang salah, ada masa yang kita boleh correct apa yang kita buat. Kita sini untuk tolong patient sahaja. Kita sini yang kawan-kawan baik. Saya akan jadi your surgeon, saya akan jadi your trainer, saya akan jadi your nutritionist. Sebab tu nampak I rapat dengan patient saya. Chef Bob ke dah berapa tahun, 3 tahun, patient lain 4 tahun, 5 tahun, semua memang jadi kita macam kawan-kawan lah. Kawan-kawan, okay. Kawan-kawan baik, kalau ikut, tak ikut akan kena. Doktor garang I sekarang ni orang semua panggil I Pak Long, okay. Pak Long sebab I memang baik sangat. Tapi I memang baik because I sayang my patient. Untuk kebaikan semua lah So cara dia, you mesti faham masalah bariatrik tu bukan ada orang terpaksa buat benda ni. Bukan you rasa malu-malu you cakap dah buat. Kalau you ada masalah obesity, you struggle, sakit ke whatsoever, sakit lutut, bila you gerak, bila orang yang Muslim nak semayang, kita memang ada yang kita nikmat yang kita dah hilang. Kenapa kita fikir pasal nikmat makanan sahaja? Bukan nikmat makanan akan hilang. Orang cakap jangan buat, nanti you tak boleh makan muntah. Tak ada benda macam ni. Memang lepas ada masa dalam 3-4 bulan you akan makan macam biasa. Tapi of course automatically kita makanan kita yang clean, healthy. Sebab tu kita ada satu tajuk untuk ni. Health is something to be earned. Maknanya you mesti buat kerja untuk dapat kesihatan. Yang tu penting. Alright. Terima kasih banyak-banyak doktor sudi datang ke Terima Studio Budi kasih. Channel. Kita jemput lagi. Jangan serit-serit tau. Okay, kepada semua pendengar-pendengar ataupun kita punya Clubhouse, di Clubhouse semua, terima kasih banyak-banyak. Norain, Alfi, Chef Bob, Kak PA ada, Aizatul, kita sebut satu-satu Hafizah, Rashidah, Diana, El, Rohana, Intan, Nadia, Ka, Nur, Balkish, Nur. Terima kasih banyak-banyak. Kita borak lain kali pula lepas ni. Terima kasih banyak-banyak yang sudi orang kata masuk
kita punya Clubhouse. Terima kasih. Bye-bye semua. Okay. Alright. Thank you so much kepada semua pendengar-pendengar kita di Spotify dan juga di saluran YouTube Budi Channel. Diharapkan dengan nasihat dan juga petunjuk ataupun panduan daripada Dr. Mus tadi dapat memberi sedikit kita punya informasi tentang pembedahan bariatrik yang sebenarnya bukan setakat you guys boleh kurus, boleh cantik, tapi yang penting adalah menjaga kesihatan kita, sebab kita bukannya nak duduk sehari dua dalam dunia ini. Mungkin kita akan, orang kata, menghargai kesihatan tu. Orang kata nak sihat perlulah lakukan sesuatu daripada sekarang. Jangan tunggu esok doktor. Ya. Jangan tunggu esok nak sihat. Sekarang juga bertindaklah. Kalau you guys nak berjumpa dengan Dr. Mus, bolehlah pergi dulu ke IG. Boleh DM Dr. Mus lah. Ataupun Dr. Mus nak bagi nombor telefon tak ada Dalam IG memang IG lah, IG. ada IG semua. memang Dr. Mus akan tip top lah. You guys message je IG Dr.Mustafan Mustafa MT. Mustafa MT. You guys DM je Dr. Mus, dia akan reply skrip mata je. Alright guys, jangan lupa untuk follow Dr. Mus untuk bertanya apa saja. Tak semestinya dia obese kan. Kadang-kadang kalau you guys yang kurus nak tanya pun boleh. Kadang-kadang actually patient dari hospital doktor lain also dia tanya, kita jawab juga. You guys tanya, doktor akan jawab. Macam tu je. Alright, thank you so much. You guys jangan lupa untuk subscribe YouTube Budi Channel dan like, share, komen sebanyak-banyaknya di ruangan komen dekat saluran YouTube. Kepada anda yang mendengar di Spotify, thank you so much sudi mendengar maklumat ataupun informasi yang kiranya sangat-sangat berguna kepada korang yang nak menjaga kesihatan di luar sana. Bye-bye. Kita borak sini, habis sini. Bye-bye. Assalamualaikum.